Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kita ada buat masa ni ada 13 orang. So, macam cikgu buat semalam lah. Alif kan? Oh, Alif. Alif Syahid bin Ros Fazli. Oh, Alif. Mana si Alifnya? Cikgu dah telefon parent kamu, tak masuk juga, cikgu hantar WhatsApp. Jangan marah cikgu Sebab kalau cikgu tak buat macam ni, cikgu takut nanti korang laro. Laro tu maksud dia korang rasa macam SPM tu tak ada apa. Sebab tu cikgu buat macam ni. Lepas tu pandai-pandai lah parent kamu nak apa, nak bagi tahu ke tak bagi tahu ke. Contoh macam cikgu hantar juga WhatsApp pada Mikail. Yang mana tak respon lah, macam Mikail dia tak respon bapak dia. So cikgu terpulang pada dia orang, dia nak respon tidak, tapi tanggungjawab cikgu. Cikgu akan pastikan mak bapak kamu tahu kamu masuk kelas tidak. Okey. So hari ni kita sambung semalam punya. Macam Alif, kalau cikgu tanya video cikgu tengok tak? Rasanya tidak, confirm. Tak apa. Ayat cikgu apa? Slogan cikgu apa, Alif? Pagi-pagi ni kita mulakan dengan slogan cikgu. Apa slogan cikgu? Tak ingat dah? Lupa dah? Aduh, bodoh kamu kan. Tapi elok kita tukar kan. Yang pandai saya, bukan cikgu. Oh, ayat. Motivasi untuk diri, ayat cikgu memang yang bodoh kamu, bukan cikgu kan. Tapi simpalan diri, kamu tukar. Yang pandai saya cikgu, bukan cikgu. Tadi cikgu dah cerita dengan Alif, apa Israf. Dia kata cikgu susah dapat A. Cikgu SPM. Tak ada ni susah. Saya cikgu, markah dia rendah. Jadi kamu target 65 pun cikgu rasa dah A dah. A minus dah cikgu rasa. Tak payah kamu nak target 70 ke atas. Dah gaya 60 pun dia dapat A dah. Sebab dia graf dia tambah pula kamu PDPR yang batch kamu ni lagi teruk daripada batch tahun lepas. Cikgu yakin dengan penuh yakin graf akan lagi rendah. Sebab tu kalau orang semua ambil sambil level, kamu kena ambil kesempatan ini untuk belajar lebih sikit supaya kamu senang dapat A. Orang lain buat lepak je kan. Tapi kamu belajar macam biasa, jangan tinggal. InsyaAllah cikgu rasa kamu boleh dapat paling kurang 6A, cikgu rasa memang kamu mampu dapat. Kalau 6, 7 boleh. AK kalau kamu rajin boleh dapat A. Si Reza buat 30 minit boleh dapat A. Kan? JKT kamu kena rajin. Admit memang tolak tepi dah kan. Paling kurang juga rasa 8A kamu boleh dapat. Tu kamu kena usaha lebih Okay, semalam cikgu berhenti dekat kita belajar bab ni Nak habis dah ni bab 11. Lepas tu kita akan ulang balik. Sebab banyak benda yang kat belakang tu kita tak ingat kan. Pengurusan sisa pepejal. Okay, cikgu tengah buat kuis untuk pengurusan sisa pepejal. Cuma tak sempat siap lagi. Cuma cikgu minta yang bab 2 tu. Cikgu bukan suruh tengok buku. Kamu bantai je. Salah betul. Lantak je lah. Tapi kalau 10 kali kamu buat, takkan tak ingat jawapan. Ni Alif. Alif jawab belum? Belum kan? Dah jawab dah? Tak, bantai je. Kan jawapan dia ada, kamu klik je jawapan dia. Kalau salah tak ada masalah. Tapi kalau kamu macam si Muhammad dia buat 3 kali. Kali ketiga dia buat, dia salah satu je. Yang markah paling tinggi yang kuis yang kedua tu, dia dapat 5,000. Kali pertama dapat 3,000 je kot. Dia tengok dia buat 3 kali. Yang ketiga tu dia salah satu. Sebab bila kamu buat banyak kali, automatik kamu belajar benda tu tau. Okay, daripada kamu tengok buku, memang tengok buku dia rasa memang payah kan. Pakai benda tu pun boleh sepatutnya. Okay, semalam cikgu dah berhenti kepada yang datang kelas malam. Cikgu dah stop dekat 5 rasanya. Mana dekat pelupusan. Kita ada ni kan, tajuk besar dia 5 cara bagaimana kita nak menguruskan sisa pepejal. Okay, pada yang tak datang semalam, Ibrahim tak datang, Alif tak datang, Amsyar tak datang. Sisa pepejal ni umum dia, secara asas dia, benda yang kita tak nak. Okay, bila kamu nampak satu benda tu kamu tak nak, orang tak nak dekat kamu, maksud dia kamu dah jadi sisa pepejal. Kena reject dengan awet, kamu sisa pepejal jadinya. Maksud dia benda yang orang tak nak, tak kira lah baru ke lama ke, dia automatik jadi sisa pepejal. Okay, definisi dia, bila tidak diperlukan, dia akan jadi sisa pepejal. Okay, kita memang banyak menghasilkan sisa pepejal. Dan kita nak uruskan sisa pepejal tu macam mana? Kita ada 5 cara. Okay, semalam cikgu dah ajar tentang pengurangan. Cikgu ulang sikit Pengurangan maksud dia contohnya kita panjangkan hayat, contohnya tayar. Okay, kita baiki. Okay, kita buat refill. Kita buat isi semula. Ni contoh nak kurangkan penggunaan ataupun pembelian. Bila kurang pembelian, maka kurangnya production. So, kuranglah penghasilan barangan tersebut. So, kita dapat kurangkan. Yang kedua, kita guna semula. Gunakan bekas isi semula. Contohnya macam makanan. Mungkin akan datang, kita nak pergi kedai, kalau nak bungkus, kita bawa Tupperware sendiri. Okay. Yang ketiga, kita recycle.
Okay, kita semula barang-barang, contohnya kertas, kaca, steel, aluminium dan plastik. Yang dulu kita pernah nampak tong ni, sekarang dah susah nak nampak dah. Kemudian perantaraan ataupun dipanggil incinerator kalau tempat tersebut kawasan pelupusan sampah itu terlalu jauh ataupun kita tak ada tempat. Contohnya macam di bandar. Di bandar kamu nak cari tempat pelupusan sampah memang susah. Sebab satu, kawasan dia, tanah dia mahal. So nak jimatkan kos, dia pergi pada tempat perantaraan di mana di situ dia akan cuba lupuskan. Sama ada dua kaedah, incinerator ataupun pengkomposan. Okay. Semalam yang cikgu berhenti sebab kita mengajar lama sangat. Cikgu pernah malas nak mengajar. Okay, cikgu berhenti dekat pelupusan. Kaedah yang kelima. Ini yang sekarang ni Malaysia praktiskan. Okay, kita lupuskan. Proses terakhir pemusnahan sisa pepejal yang telah atau belum dilupuskan. Lori sampah daripada rumah kita tu, dia angkat sampah, dia akan buang di sini. Okay. Biasanya kawasan ini adalah jauh daripada kawasan tempat tinggal penduduk ataupun di tepi hutan, di kawasan hutan, dan bila tempat ini dah penuh, sama ada dia bakar yang akan menghasilkan gas metana, pencemaran udara, ataupun dia korek, dia tanam yang akan menyebabkan pencemaran tanah. Okay, tapak pelupusan sampah pertama, bekas tapak kauri. Kauri ni apa Tahu tak kauri ni apa? Bekas tapak kauri. Pernah dengar perkataan kauri tak? Dekat tempat cikgu ni banyak tempat dia. Tempat gunung batu kapur tu. Okay? Kita nak ambil batu kapur tu, bila kita ambil benda tu, dia akan berlubang tau. So dia tutup lubang tu dengan sampah. Okay? Ataupun di kawasan tanah tinggi. Tapi biasa kawasan tinggi ni jarang jumpa. Kawasan rendah. Sebab bila rendah, dia akan tambak tempat yang rendah tu. Okay. Ni yang cikgu dah ajar semalam juga. Yang kita praktiskan sekarang di Malaysia, kita banyak lupuskan sampah, kita tak guna semula. Tapi akan datang, okay, soalan AK, bila kamu baca buku, kamu kena banyakkan fokus pada yang kelestarian. Pada bahagian ini ni, hierarki sisa pepejal. Okay, mampan. Ini yang kamu kena banyak fokus. Sebab apa? Kalau yang sisa pepejal yang lestari, kita banyak guna semula, okay, kita kurangkan lupus. Maksudnya yang kita buang sikit. Kalau boleh terbaik, tak ada yang kita buang, kita guna semua balik. Ini yang hierarki pengurusan sisa mampan. Okey. Pembangunan. Definisi kalau melihat sini, pembangunan lestari dalam pengurusan sisa pepejal. Okey, yang ini tak payah fikirlah. Ada 3 elemen kelestarian yang biasa kamu dengar. Yang pertama, ekonomi, sosial dan alam kita. Okey, soalan ini pernah keluar tahun 2019. Dia tanya, terangkan kebaikan ataupun kelebihan, okey, pengurusan. Tak nampak slide. Siapa ni? Mat? Tak nampak slide ke? Dengar tak suara cikgu? Nampak slide tak? Tak nampak? Slide tak nampak je sekejap Saya tak cakap cikgu. Sebab cikgu tak tahu terputus ke sekejap sekejap cikgu tak buka telefon satu lagi. Cikgu tak present bang, korang ni. Aduh, tidak nak cakap pun. Patutlah cikgu cakap seorang-seorang. Cik Bella ada seorang yang bagus. Beritahu cikgu. Okey. Aku boleh nampak. Nampak dah? Hati yang korang diam je kenapa? Aduh. Soal apa? Hai Hazrin. Assalamualaikum. Hai, aku ingat dulu kat hutan mana tadi kamu. Iyalah, bapak kau kata apa? Kau melepak je tak habis-habis. Betul? 191. 191. 191. Mikael baru masuk. Hai, ada Mikael.
Halo Mikael. Alhamdulillah datang juga. Asyik ayah kamu suruh ke apa? Ke kamu saja nak masuk? Saja ke? Bukan ayah kamu suruh, tidak? Tidak. Sebab dia hantar WhatsApp pada ayah kamu tak balas pun. Tu masuklah belajar Mikael. Ha? Dia pun tidur. Bagus. Okey. So, kamu nanti jangan kopi tu. Bapak kopi tu macam ni jadi anak mana kopi entah. Okey, ni pernah keluar soalan Maksud dia kata terangkan kesan pengurusan sisa pepejal dari aspek ekonomi bersih, ekonomi alam sekitar dengan sosial. Yang ini keluar tahun 2019. Majoriti budak. Kamu rasa dia jawab ke tak? Kamu rasa? Rasa-rasanya lah. Kalau tak jawab. Sebab benda ni dia susah tau. Bukan susah tau. Satu budak 2019 memang teruk lah. Geng-geng. Siapa geng-geng? Siapa yang geng-geng 2019? Syahid ada geng. Oi Allah teruk. Okay. Result dia orang tapi taklah seteruk. Mana masih kekal dapat antara B dengan C lah. Dia punya GPS 2019 4.8. Masih bawah 5 lagi lah. Okay, dia punya JKT 4.9. Tapi budak tahun lepas patut base yang bagus. AK dapat 3.4. Alhamdulillah. Tapi JKT jenuh cikgu malah. Dapat 5.2. Jatuh teruk budak tahun lepas. Lepas tu JKT macam cikgu sebut. Nampak macam senang. Tapi nak skor, JKT susah nak skor. Sebab graf dia tinggi. AK dia lain. Okay, sebab tu AK kalau kamu rajin boleh. Okay, dia kata kesan alam sekitar. Kamu ingat umum je lah. Kalau alam sekitar, kalau benda tu kita buat, apa saja yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama, impak negatif pada alam sekitar. Sebab bila kita tak lupuskan sampah, okay, kesan alam sekitar lah, tapak pelupusan sampah tak ada lah betul. Kalau kita dapat kurangkan pelupusan sampah, kita tak payah buang sampah. Sampah tu kita guna semula. So tempat pelupusan sampah dah tak ada. Okay, bila tak ada, apa akan berlaku? Kesan pada sampah tak ada. Tempat pelupusan tak ada. Kesan dia, alam sekitar kita bersih betul. Betul tak kesan dia? Kalau banyak tempat pelupusan sampah, sebab kita suka tak suka, ada dua cara saja nak lupuskan sisa pepejal di tapak pelupusan. Sama ada kita bakar ataupun kita tanam. So, kesan pada alam sekitar, kalau banyak sisa pepejal, tempat pelupusan sampah jadi besar. Bila kita bakar, akan bagi kesan pada alam sekitar. Kemudian, bila alam sekitar kita kotor, Hazrin, tutup mic. Okey, bila alam sekitar kita tak bersih, apa jadi pada masyarakat? Masyarakat akan hidup dalam keadaan tidak selesa. Hazrin. Betul. Asal mic kamu pakai telefon murah Hazrin. Okey, yang tak bising. Yang keempat, bila alam sekitar kita kotor, apa sangkut paut pada ekonomi pula? Pelancong tak nak datang sebab kotor. Itu alam sekitar. Tapi daripada aspek ekonomi, kalau tempat kita bersih, cantik, pelancong akan datang, dia akan meningkatkan ekonomi kita. Kalau alam sekitar tadi, dia akan menyebabkan pelancong tak nak datang. So, kalau segi sosial, gas berbahaya, itu gas metana. Sampah kalau kita buat bakar, dia akan menghasilkan gas metana. Sebab tu, kita kena kurangkan. Benda ni tak banyak. Dan sebab itu cikgu sebut. Dalam AK, kalaulah kamu tak tahu, kamu boleh bantai tak? Alam sekitar. Bantai je, lantak. Okay? Tulis sahaja. Sebab bila kamu jawab, peluang untuk dapat markah itu tinggi. Tapi kalau kamu tak jawab, kamu tak boleh nak dapat markah. Hentam aja tak apa. Jadi masalahnya bila pelajar dia tak nak,
Jawab. Okey. Itu kesan. Ada soalan? Kesan 3 elemen terhadap kaedah pengurusan yang terakhir, iaitu pelupusan. Okey, kalau tak ada, cikgu terus lagi. Okey, kebaikan dan kelemahan gas metana. Cikgu pernah ajar pada kamu tak? Apa masuk rumah hijau? Kan biasa dengar rumah hijau kan? Kan tak? Cikgu pernah cerita tak? Rumah hijau. Apa masuk rumah hijau? Umum je. Bagi contoh, rumah hijau ni macam mana sebenarnya? Contoh, apa yang kamu faham tentang rumah hijau? Nabil? Nabil? Nabil tidur dah. Ada. Apa masuk rumah hijau, Nabil? Yang kamu faham? Apa dia? Ha. Apa yang kamu faham tentang rumah hijau? Izzat? Assalamualaikum. Apa yang kamu faham tentang rumah hijau? Ya, tahu. Tak kira kamu masuk. Cikgu tanya kamu. Apa yang kamu faham rumah hijau ni? Bukan rumah warna hijau, tidak. Apa yang? Okey, dia. Kejap. Bagi Zam cakap. Apa dia, Zam? Nabil bagi. Tu. Pantul cahaya. Ya ke? Salah. Lain. Umur. Cakap base senang. Cakap senang. Apa dia? Bukan. Bukan. Lain. Kan. Okey, rumah hijau ni senang je. Sedap. Oh, nampak macam minum dahaga. Okey, rumah hijau ni ibarat kita duduk dalam kaca, dalam botol. Okey, dalam rumah yang bertutup. Dalam satu tempat yang bertutup. Okey, dunia kita ditutupi oleh apa? Lapisan ozon, betul? Betul? Kan bumi kita dilitupi oleh lapisan ozon. So kita ni seolah-olah duduk dalam satu bekas yang besar, bekas kaca yang besar. So kamu bayangkan kalau dalam lift, kan, kamu duduk dalam lift, ada 5 orang, tiba-tiba seorang kentut, apa jadi pada yang lain? Dia tak akan lemah lah, betul? Tapi kalau kamu kentut tempat yang terbuka, contohlah katakan kamu dekat Padang tak, ada 5 orang lepak-lepak kat Padang, kamu kentut, orang tak perasan pun kamu kentut sebab bau tu serebak luas. Okay? Tapi sebabkan rumah hijau ni, bila kita lepaskan gas metana dalam rumah hijau kita akan jadi panas. Ibaratkan kamu duduk dalam bilik yang bertutup, lepas tu kamu nyalakan api. Bukan nyalakan aircon, bukan pasal aircon, nyalakan api. So, dalam bilik kamu tersebut akan jadi panas. Dan apa kesan kalau panas dalam bilik? Kalau panas dekat bumi, apa kesan dia? Ya, apa kesan dia? Lapisan ozon semakin nipis. Kalau lapisan ozon menipis, yang kedua, ais cair dekat kutub utara dengan kutub selatan. So sebab tu sekarang ni kenapa dunia cuba untuk mengawal pembebasan gas-gas yang tidak diperlukan untuk mengurangkan pemanasan global. Sebab sekarang ni dunia dah merapu dah. Okay? Macam cikgu sebut semalam kan, matahari dah lari 26 darjah Celsius. So dalam hadis Nabi dia kata matahari terbit pada sebelah barat itu tidak mustahil, betul? Sebab sekarang ni kedudukan matahari naik udah lari 26 darjah. Patutnya naik kat mana? Timur, betul? Sekarang ni dah lari. Mungkin lama dalam 10 tahun lagi, tak mustahil dia akan naik sebelah barat. Lepas tu kalau kamu nak berapu tak payahlah, dunia ni nak kiamat dah. Okay, so gas metana yang kita lepaskan apabila kita buat pembakaran. Benda yang kita boleh guna, kenapa kita tak nak guna? Kan? Kenapa kita nak buang? Contohnya macam gas metana. Gas metana ni kita boleh gunakan untuk memasak contohnya. Okay, daripada kita bakar dia itu saja, baik kita jadikan dia bahan bakar. Dan bila kita jadikan bahan bakar, kita boleh gunakan jadikan sumber tenaga elektrik yang dipanggil apa sebenarnya juga sebut?
Tahu elektrik. Cikgu tahu elektrik. Yang sama dengan yang tidak boleh diperbarui. Apa dia? Biogas. Itu yang boleh diperbarui. Yang tidak boleh diperbaharui. Biopeperjal ini. Biojisim ini. Yang tidak, apa tenaga yang tidak boleh diperbarui? Contoh, sumber yang tidak boleh diperbarui. Petroleum, diesel, arang batu, nuklear, betul? Dia gunakan jana kuasa apa? Bukan, dia jana kuasa nuklear, betul. Selain daripada nuklear. Jana sumber nuklear, dia gunakan terma. Beza dia terma dengan jana kuasa terma dengan jana kuasa elektrik yang menggunakan gas metana. Sumber dia yang ini kita dapat secara percuma. Betul? Yang terma kita kena beli. Tapi kedua-duanya tetap mencemarkan alam kita. Cuma beza dia yang ini kita dapat jimatkan satu benda, iaitu kita tak perlu lupuskan. Ataupun kalau kita lupuskan, kita dapat hasil daripada yang kita lupuskan. Daripada kamu bakar gitu saja, yang menghasilkan haba dalam atmosfera, menyebabkan pemanasan global, ataupun menghasilkan gas metana yang terlalu tinggi, baik kita gunakan sebagai penghasilan tenaga elektrik. Ini gas metana yang bagi kesan kepada alam sekitar kita. Okey, elemen pengurusan sisa pepejal. Okey, yang ni yang saya sebut semalam kita dah ajar sikit dah. Maksud dia kita kumpulkan, kita hantar. Tengoklah kita nak buat apa. Kita boleh buat menjana sebagai tenaga elektrik. Kita boleh kitar semula. Kita boleh hantar dekat pusat perantaraan. Kita proses sisa pepejal kita. Sama ada kita nak buat kompos ataupun kita nak buat sumber bagi tenaga. Okey. Kemudian ni elemen ulang balik apa ni? Elemen pengurusan sisa pepejal. Yang atas tadi apa? 3.16 dipanggil 3.15 dipanggil apa? Dipanggil 3.14 pengurusan. Sekejap 3.14 dipanggil cara pengurusan sisa pepejal. Ini tadi tu cara pengurusan sisa pepejal. 3.16 adalah elemen pengurusan sisa pepejal. Maksud dia elemen ada 5. Pertama, penjanaan, diulang balik tau. Penjanaan, pengasingan, penyimpanan, kutipan dan pemindahan rawatan. Kurang sama macam cara menguruskan sisa pepejal. Okey, yang pertama. Ini kita dah belajar kan? Okey, penjanaan bermaksud penghasilan sisa pepejal. Macam mana kita hasilkan sisa pepejal tersebut? Okey, kita ada 8 sisa pepejal. Antaranya isi rumah, awam, institusi, perindustrian, kas, 5 lagi apa? Ingat tak? Ada 8. Komersial, pembinaan. Satu lagi. Komersial, pembinaan. Okay, benda ni mudah tapi kita tak ingat. Kita ada isi rumah, awam, import. Satu lagi, sisa pepejal, import. Semua jenis pepejal ini dinamakan penjanaan. Macam mana kita menjana sisa pepejal tersebut? Okay, contohnya katakan pepejal organik daripada sisa makanan. Bukan organik daripada kertas, contoh. Okay, industri, bahan-bahan kimia, ubat-ubatan. Ini contoh. Okay. Ini penjanaan. Maksud dia bagaimana kita menjana sisa pepejal tersebut. Okay. Yang kedua, pengasingan. Okay. Keadaan elemen yang kedua, kita asingkan dia. Okay. Kalau melihat sini, kita asingkan yang mana boleh dikitar semula dan yang mana tidak boleh dikitar semula. Okay. Kenapa perlu buat pengasingan? Yang boleh kitar semula, kita tidak perlu hantar ke tapak pelupusan sampah. Contohnya katakan macam kertas. Kamu kumpul banyak-banyak, kamu jual. Dia dapat menjana pendapatan. Okay? Dan tak perlu kertas itu kamu buang ke tapak pelupusan sampah.
So, kesan dia kalau kita buat pengasingan, tapak perusahaan sampah tu jadi kecil. Dia bahasa taklah besar sangat. Kemudian pengasingan. Yang tak boleh kita hantar ke tapak perusahaan sampah, yang boleh kita guna balik. So, di sini ada dua jenis sisa pepejal. Sisa pepejal yang boleh dikitar semula, contohnya kertas, plastik, lain-lain. Kemudian sisa pepejal yang tidak boleh dikitar semula, contohnya hasil-hasil makanan kita, lebihan-lebihan makanan yang kebiasaannya kita buang. Tapi dekat luar negeri, tiap rumah diorang memang ada dia macam mesin tempat membuat baja kompos tau. Sisa makanan dia letak dekat situ, diorang mesin tu proses, at the end dia akan dapat baja. So dekat Malaysia kita masih lagi, walaupun kita ni kata negara membangun, tapi kita ni sebenarnya tertinggal, jauh tertinggal. Banyak bidang yang kita tertinggal. Contohnya pendidikan. Negara lain semua dah online dah, cantik dah. Kita ni baru dah terkial-kial. Dengan internetnya, slownya lah, apalah semua. Okay. Tapi tempat lain, semua dah ke depan. Kita ni jauh ketinggalan. Okay. Kemudian, tadi apa pengasingan? Pengasingan juga, contohnya ketan ni contohlah. Pengasingan, kertas, plastik, juga tak cerita lah. Nanti slide ni juga akan share dalam grup kamu Kemudian cara-cara kita semula. Bila kita dah buat asing, okay, bilas sisa anda jika perlu. Kalau kita nak guna balik. Okay, kena pasti. Okay, contohnya, yang mana boleh kita semula, yang mana tak boleh kita semula. Okay, contohnya macam kertas. Yang kertas. Apa ni boleh kita semula. Sisa makanan, kita boleh jadikan dia sebagai baja, kita asingkan dia. Kemudian perkakasan rumah yang memang tak boleh kita semula, contohnya macam lampu, okay? Selipar getah yang dah tak boleh pakai. So benda-benda tu semua kita kena lupuskan dia. Kemudian saya mouse cikgu ni. Bawahnya aku. Okay. Tak boleh. Okay. Mana aku punya? Okay. Salahnya mouse cikgu tak boleh kawak. Cikgu dah turun bawah slide tak boleh. So ni terus. Okay. Asingan. Okay, ni yang mana tak boleh kita semula, kita asingkan dia supaya yang ini kita boleh buang. Contohnya perkakasan rumah yang tidak boleh kita semula, tin cat apa semua. Yang mana boleh kita semula kita pakailah. Yang tin cat kita boleh kita semula. Tapi macam mentol, lampu, pinggan mangkuk kita nak pakai, benda tu kadang kita tak boleh kita semula, itu kita boleh buang untuk pelupusan. Okay, ketiga, penyimpanan. Okay, dekat mana kita nak simpan sisa pepejal kita. Contohnya katakan di sini, yang pertama kalau kamu lihat komposisi sisa pepejal. Cikgu tak boleh ambil lah si Azim ni. Kamu hantar WhatsApp kat dia. Hantar ke WhatsApp, hantar mesej kat Azim sekejap. Cakap dia cikgu cakap dia tunggu kejap. Cikgu tak hidup. Cikgu tak nak ambil dia. Okey, yang kedua, tong sampah komersial disimpan. Mana mouse aku ni? Kalau mouse cikgu tak ada gerak, cikgu tak tahu kenapa. Mouse semua aku pakai dah. Okey, dah cikgu dah accept dah. Cikgu ulang balik Faktor perlu dikaji untuk penyimpanan sisa pepejal. Kita ada dua jenis penyimpanan. Yang pertama dinamakan tong sampah komersial, yang kamu biasa nampak dekat sekolah, menampak benda ni kan. Kalau kamu perasan dekat tempat pembuangan sampah di sekolah,
Yang dalam kandang tu, itu dinamakan tong sampah komunal, di mana disimpan dalam tempoh lama menyebabkan bau busuk dari sisa pepejal. Proses penguraian berlaku menyebabkan larut. Okey. Ada dua jenis sisa pepejal. Organik ni contohnya macam makanan-makanan kita lah. Benda-benda yang boleh keput. Okey, yang bukan organik. Okey, contohnya kata kamu buang kayu. Okey, kamu letak dalam tong sampah tu, sampai bila pun dia tetap juga kayu. Dia tak akan tukar jadi, dia tak akan keput ataupun dia mengambil masa yang lama. So, dia perlu dibuang. Okey, yang kedua, jenis dan penyimpanan kedudukan tempat penyimpanan. Okey, yang ni biasa macam kita sebut semalam kan. Kalau kawasan-kawasan yang tidak majlis tak masuk, lori sampah tak masuk. Okey, ataupun di rumah flat yang lori sampah tak akan naik ke rumah kamu untuk ambil sampah, yang kamu kena buang dekat tong sampah yang disediakan. Contohnya tong sampah roro ni besar ni, semua akan buang dekat sini dan majlis akan angkat sampah dekat sini. Okay, ada dua kaedah. Ini biasanya macam kat rumah. Okay, yang keempat, kaedah pengangkutan. Okay, sama ada dikutip di lorong-lorong. Contohnya macam dekat sekolah kita, letak tepi jalan, majlis angkat sampah tersebut. Ataupun dikumpulkan, macam cikgu sebut tadi, yang tong sampah roro ni, okay, majlis akan ambil. Ini berpusat setempat. Yang ketiga, dekat rumah kita dipanggil kutipan dari premis ke premis. Bahagian A soalan senang je dia tanya, tapi susah nak jawab. Kalau dia tanya berikan dua kaedah kutipan dan pengangkutan. Kalau kamu baca je, sebab tu macam cikgu sebut, Reza dia boleh jawab 30 minit sebab dia tahu semua. Tapi kalau dia tak tahu, cikgu selalu kutuk seorang lagi Adam. Selalu cikgu kutuk Adam dalam kelas. Memang dia teruk. Tapi alhamdulillah, sebabkan kena kutuk, AK dia boleh dapat B+. Dia siap belagak dengan cikgu. Cikgu, saya dapat B+. Cikgu tak bodoh, cikgu. Cikgu duk kutuk dalam kelas. Yalah, saya saja bagi kamu down dengan kamu supaya kamu belajar. Dan dia alhamdulillah dapat B+. Sebab tu AK, kalau kamu rajin, insyaAllah, kamu boleh skor A. Ini 3 kaedah. Okay. Bagaimana sistem kutipan yang baik? 4 aspek utama. Memastikan sistem kutipan lancar dan berkesan. Yang pertama, memilih laluan kutipan yang ekonomi, berkesan terutamanya di kawasan perumahan. Sebab tu kalau macam majlis, biasanya jarang dia kutip sampah di kawasan-kawasan kampung. Sebab rumah di kawasan kampung yang kedudukannya agak jauh antara satu sama lain. So dia tak efisien tau. Kos dia jadi tinggi sebab dia nak kutip rumah tu jauh-jauh. Sebab tu majlis hanya masuk pada kawasan perumahan dan bandar-bandar besar je. Okey, yang kedua, dia kekerapan kutipan. Kebiasaannya dia tak kutip hari-hari. Sebab dia tak nak simpan di tempat pusat lama-lama. Sebab dia suruh kita simpan dulu. Tapi kebiasaannya seminggu dia kutip 3 kali. Okay, yang ketiga, mengenal pasti jumlah pekerja. Kalau kamu nak motivasikan diri kamu, bila datang lori sampah, kamu duduk kejap dekat tepi lori sampah, kamu rasa macam mana orang yang kerja tu, yang angkat sampah, yang hidup dengan lori tu. Daripada pagi pukul 8 sampai pukul 5, berdiri kat lori tu, bau dia, segala bendanya ada. Tapi dia orang buat juga kerja tu walaupun kalau diberi pilihan juga rasa dia orang tak buat. Okay? Sebab sekarang ni kamu tengok yang banyak kerja angkat sampah ni orang Malaysia tak ada dah. Kebanyakan dia Bangladesh, Nepal. Okay? Sebab dia orang datang Malaysia ni memang cari duit semata-mata. Kemudian yang keempat, memilih masa yang sesuai untuk membuat kutipan. Contohnya kebiasaannya dia akan kutip waktu pagi. Dia bukan waktu-waktu puncak. Dia adalah masa ikut tempat. Ini 4. Kemudian kenderaan. Kenderaan ni kamu tak payahlah hafal dalam ni Maksud dia sesuai untuk aktiviti. Tapi ni kenalah. Aktiviti katakan nyatakan kegunaan lori kompakter. Jadi kamu ni tahulah sikit. Mengutip sisa pekerja di kawasan perumahan. Okay. Yang tan 4 tan 5 tan tak payahlah kamu ingat. Okay, lori terbuka. Ini kalau yang pukal yang besar.
Ini biasanya kalau dekat-dekat raya tu, okay, majlis akan letak banner, maklumkan okey hari ni sampah-sampah pukal boleh dibuang. Contohnya kamu nak buang katil boleh, buang almari boleh, buang apa saja benda-benda besar. Kalau hari biasa kamu buang benda besar, kamu letak almari depan rumah, hari biasa lori sampah, lori kompakter ni tak akan ambil sebab dia tak boleh masuk, dia tak boleh muat dalam ni. Dia akan datang lori terbuka. Sebab tu lori terbuka ni kadang-kadang. Okey. Dan yang ketiga adalah lori roro ni yang tempat pengumpulan sampah tu, dia akan kutip mungkin seminggu sekali ke ataupun 2 minggu sekali. Ni 3 jenis lori. Okey, ni semalam cikgu dah sebut juga catat alih untuk pengangkutan sisa pepejal. Okey, kita ada tempat penjanaan, lepas jana kita simpan, kita angkat dia sampah tersebut, maksud dia kita letak dalam tong sampah, kemudian kita pindahkan dia. Sama ada kita nak, lepas kita pindah, kita angkat masuk dengan pengangkutan, sama ada kita nak rawat sementara ataupun kita nak lupuskan dia. Okey, ini adalah proses kutipan sampah. Okey, pemindahan dan rawatan. Okey, yang ni cikgu sebut semalam, pun cikgu dah ajar semalam ni. Maksud dia, kalau tempat tersebut terlalu jauh, so dia tidak ekonomik untuk dihantar. So, bila tak ekonomik, maka dia ada satu tempat sementara. Contohnya sama ada, okay, dia cuba, kalau kamu lihat kan, sistem pemindahan, dia akan hancurkan sampah tu dulu. Okay, kalau kamu tengok dalam cerita movie ada kan, cerita apa yang cerita kartun. Cerita kartun tu, cikgu lupa lah. Masa zaman anak cikgu kecil, cikgu ingat lah. Apa? Toy Story kan? Yang macam kilang tu, bukan kilang, mesin kan? Yang dia hancurkan sampah kan? Maksud dia tak pergi hantar kat tempat pelupusan sampah, tapi dia pergi tempat sementara ni, okay, dia akan hancurkan. Supaya benda tu mudah untuk dilupuskan. Okay. Bila contoh macam ni lah, bila dah dihancurkan dia akan jadi macam ni. So dia akan hantar sama ada benda ni lah kita akan bakar balik ke dalam incinerator untuk menjana tenaga elektrik, ataupun kita buat pengomposan untuk menghasilkan baja. Tapi kaedah ni dia kata jarang digunakan sebab dia mahal dan kesedaran yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi. Sebab dia kalau jenis ini sampah, dia tak boleh campur semua sekali. Dia tak boleh campur basah dengan kering, dia kena asingkan. Sebab tu di Malaysia dia tak sesuai. Sebab kita sampah kita campurkan sekali. Okey. Kemudian pelupusan. Okey. Pelupusan lepas tempat tadi perantaraan tu, baru kita hantar untuk dilupuskan. Sama ada kita hantar ke tapak pelupusan dengan cara pembakaran ataupun kita tanam. Kedua kaedah pelupusan yang kita boleh lakukan. Okey, kamu lihat kalau di sini pengurusan. Okay, ini pertama, ada 2 kaedah pelupusan sampah. Yang pertama, kita buat kaedah kambus. Kita tanam dia. Tapi kesan dia bila tanam, dia akan menyebabkan pencemaran tanah ataupun pencemaran air. Kaedah yang kedua ni contohlah. Kalau di Malaysia kita tanam gitu je, kita korek, kita tanam. Tapi di negara luar, dia orang buat macam bekas. Dia orang korek tanah tu, kemudian dia buat macam konkrit, buat dinding, buat macam kotak, kemudian dia buang dalam tu, dan baru dia tutup dengan tanah. Tujuan dia tak bagi sampah-sampah tersebut meresap ke dalam tanah. Dan biasa sampah bila dia mula terurai, dia akan mengeluarkan air. So air tersebut dia akan buat satu saliran. Okay. Contohnya ni, saliran air ni dia akan buat seperti mana kita uruskan sisa rawatan air supaya tidak mencemarkan air ataupun tanah. Ini banyak digunakan di luar negeri, dekat Malaysia tak ada lagi. Okay.
Contoh yang ni pun samalah. Dia buat kompartmen. Ini contoh di luar. Dia korek, kemudian dia buat macam ni lah, timen konkrit ni, kemudian ada saliran untuk mengelakkan sampah-sampah itu meresap ke dalam tanah. Kalau melihat ni, sampah akan ditanam tapak lepasan sampah hingga ke satu tahap ketinggian dibenarkan. Maksudnya kita boleh buat macam bukit pada sampah. Contohnya kalau macam ni kita buat tinggi, letak sampah kemudian kita tutup balik. So kadang-kadang kawasan pelepasan sampah juga boleh jadi kawasan perumahan pada masa akan datang. Sebab tu kadang-kadang melampak banyak tempat pelepasan sampah dibuat di tepi-tepi lombong. Dia gunakan sampah itu untuk menambak lombong, supaya lepas ditambak, mungkin lepas 10 tahun, tanah tersebut boleh dijadikan kawasan pembinaan. Itu tujuan dia. Kemudian pelupusan. Kalau melihat tahap 1, dia ada banyak tahap. Kalau tahap 1, sisa pepejal akan dibawa masuk oleh lori pengangkut, sampah akan dimampatkan. Lepas tu kamu lihat kadang-kadang lori kompakter tu, kena dia kompres sampah depan rumah kamu, memang berbau lah rumah kamu. Kemudian sampah yang dimampatkan akan letakkan EM. Pernah dengar perkataan EM tak? Pernah dengar tak perkataan EM? Effective Microorganism. Pernah dengar? Buat kerja khusus itu, yang kamu buat tu, yang kamu buat ayo tuak yang cikgu cakap tu, ayo apa? Ketum, ayo ketum. Air ketum yang kamu buat tu, itu adalah EM, Effective Microorganism. Sebenarnya kerja khusus kamu tu tak habis lagi. Lepas kamu buat tu, kamu akan tuang benda tu dalam sampah-sampah seperti daun kering, rumput. Benda-benda tu kamu tuang dekat situ. Mikroorganisma tu akan uraikan sampah-sampah tu, maka akan jadi baja kompos. Sebab kamu punya projek tu tak habis. Kamu hanya sekadar buat EM, ya? Tak, budak tahun 2018 buat benda tu. Budak 2018, baja kompos dia, kamu buat baja kompos senang tau. Kamu buat EM, budak 2018, dia kena tanam pokok. Tanam pokok. Ya, tanam pokok. Pokok lah, pokok. Tapi pokok yang cepat besar lah, 3 bulan. Hari tu juga tanam pokok bendi. Dia punya pengukuran, pokok yang tak ada baja dengan pokok yang ada baja, dia mesti berbeza. Maksudnya lepas kamu buat baja kompos kan, lepas kamu buat EM, kamu buat kompos, kemudian kamu letak baja tu pada pokok, satu tak ada baja, satu ada baja. Kemudian kamu ukur ketinggian pokok tu. Yang tak ada baja tu tinggi mana, yang ada baja tu tinggi mana. Itu budak 2018. Sebab dia memang ambil masa 6 bulan buat benda tu. Tapi sebab kamu mungkin COVID ni pasal, dia buat kejap je lah. Tapi benda tu menipu jugalah. Kadang serupa je, tak baja, pokok yang tak ada baja lagi besar pada yang baja. So tukar. Yang tak ada baja tu jadi ada baja, yang ada baja jadi tak baja. Dia bukan tahu. So setiap hari setiap pejal ditutup dengan tanah dan dimampatkan. Ini tahap 1. Tahap kedua, sampah akan dimampatkan menggunakan junta pemampat EM. Ini yang tahap kedua ni, yang gambar-gambar atas ni. Ini tahap kedua. Maksud dia tahap kedua ni, dia letak painting, letak longkang, letak ada gas. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, air tersebut tadi dia akan rawat balik. Ini tahap. Biasanya kalau SPM tak tahulah, kadang benda ni juga tak jangka tau. Kadang mungkin dia boleh keluar bahagian ni. Kadang juga rasa benda ni tak penting kot. Tapi kalau tiba-tiba keluar, jenuh kita seterusnya pelupusan. Tahap 4. So yang cikgu cerita ni, tahap 4 ni semua berdasarkan kepada gambar-gambar yang cikgu bagi dekat atas ni. Lama tengok pening. Tapak pelupusan sampah ni contoh gambar dia. Ni dekat luar negeri memang dia buat cantik je tau. Tapi dekat Malaysia benda ni tak ada. Kalau kamu lihat gambar ni kan, dia ada pipe, ada saliran, sebab sampah bila kamu buang dia akan menghasilkan air. So air ni dia akan rawat sebelum lepaskan kembali ke dalam sungai. Kemudian dia ada lapisan sampah, penghasilan gas metana tu tadi. So ni kalau benda yang betul dibuat. Sebab dekat Malaysia dia tapak pelupusan sanitari, kita tak ada lagi.
Okey, ni kaedah sanitari. Kalau kamu tengok muka surat 201, ada kesan tapak pelepusan satu tidak sanitari. Yang ini yang tunjuk ni adalah sanitari. Okey. Yang tahap 1 ataupun yang biasa buat di Malaysia, dia bukan sanitari. So bila bukan sanitari, apa kesan dia? Apa akan berlaku kalau tempat tapak yang bukan sanitari? Apa akan berlaku? Pencemaran tanah dengan pencemaran air. Betul? Sebab bila kamu buang je macam tu, kamu tanam saja macam tu, dia akan menyerap ke dalam tanah. Dalam tanah ada air, dia akan pergi pada sungai. Tapi kalau tapak pelepusan sanitari, sebab dia ada buat benteng. Ni benteng. Dia buat macam benteng ni. Benteng ni mana ni? Lari pula. Campur sekali mouse. So dia ada benteng. So ini adalah tapak pelepusan sanitari. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan berlakunya pencemaran tanah dengan pencemaran air. Ada soalan? Apa balik dah? Asal mouse aku boleh lari ni? Ada soalan tak ni? Ada. Ni contoh ni kamu tengok di gambar ni. Ni contoh semua tapak sanitari. Yang mana kelebihan dia tidak mencemarkan alam sekitar. Apa beza yang tapak pelepusan sanitari dengan tapak pelepusan terbuka? Yang ini pun cikgu akan jangkakan juga untuk keluar soalan SPM 2021. Kalau ditanya nyatakan kaedah pelepusan yang sesuai, dia akan bagi ayat lah. Kalau tapak sanitari, yang kamu nampak gambar tadi, dia kata mempunyai pelbagai lapisan pelapik dan sistem pengumpulan air larut resap untuk mencegah kebocoran air larut resap ke dalam tanah. Maksudnya dia buat macam benteng. Kemudian baru dia letak sampah. Sampah dimampat dan dilapisi dengan timbunan tanah. Maksud dia letak sampah, dia tambah tanah. Letak sampah, tambah tanah. Kemudian air yang terhasil kesan daripada sampah tadi, dia ada satu saliran untuk dia rawat air tersebut seperti mana kita rawat air sisa kumpahan. Kemudian yang keempat, pengurusan sisa gas yang komprehensif. Maksud dia sampah tersebut walaupun kita tanam, dia tetap akan menghasilkan gas metana. So dia buat satu saluran untuk mengeluarkan gas daripada sampah tersebut, dan gas itu kita boleh gunakan untuk penghasilan tenaga elektrik. Sebab tu tapak pelepusan sanitari ni kos dia tinggi lah. Kita nak lupuskan dia. Tapi kesan dia memang banyak baik pada alam sekitar. Nampak jelas tak sanitari ni? Beza dengan yang biasa? Sebab ini pun boleh jadi keluar soalan SPM tau. Sebab tu kalau keluar soalan macam ni, kebanyakan pelajar kalau yang jenis tak rajin baca buku, dia memang tak ada idea langsung nak jawab. Sebab tu kenapa cikgu buat kuis tu, paling kurang kamu akan selalu dengar, okey, tapak pelepusan sanitari. Kan? Contoh macam cikgu buat kuis. Mikael tak jawab lagi ya, Mikael? Mikael? Oh, Mikael. Belum. Sebab bila kamu jawab Mikael, cikgu tanya contoh kan, katakan bab 2, air sisa kumbahan. Apa benda asing Apa benda asing dalam air? Siapa dah jawab dia akan tahu. Siapa jawab banyak kali dia akan tahu. Apa benda asing dalam air? Ada 5. Ingat tak? Mikroorganisma bukan. Ada bakteria. Ingat? Ada fungus. Benda simple kan? Tapi kalau kamu jawab soalan tu berulang-ulang kali, terutama dia kena periksa nanti,
Kamu akan ingat benda tu tau. Benda tu simple je. Walaupun sikit, tapi kamu boleh huraikan. Contohnya kalau kamu jawab soalan cikgu nanti quiz tu, kamu dengar perkataan sanitari. Okey, sanitari ni adalah tempat tapak pelupusan sampah yang menggunakan teknologi hijau. Yang aku ingat cikgu boleh cakap, dia buat benteng. Sebab apa dia buat benteng? Dia tak bagi air sampah tu masuk tanah. Kalau masuk tanah akan jadi pencemaran tanah. Kalau tidak, jadi pencemaran air lepas tu. So dia buat benteng, air tu dia buat paip, dia pergi masuk pada sisa kumbahan untuk rawat. Kemudian sampah, biasa sampah dia akan keluar gas. Dia buat paip gas pula, dia salurkan gas tu sebagai sumber pembakaran untuk menghasilkan tenaga elektrik. Itu sanitari. Tapi kalau tempat pelupusan yang terbuka, contoh yang ada sekarang dekat Malaysia, kita letak je sampah, tidak mempunyai sebarang pelapik, kita letak je, kita korek lubang, letak sampah, tutup. Sama ada tutup ataupun kita biarkan dia. Satu, air akan meresap dalam tanah, menyebabkan pencemaran tanah dan pencemaran air. Kemudian kalau kamu timbus ke tak timbus ke, dia akan menghasilkan gas tanah yang akan menyebabkan pencemaran dan pembebasan gas rumah hijau. Maksudnya dalam rumah kita ni dilepaskan gas, so rumah kita jadi panas. Ini beza dia, tapak pelupusan terbuka. Soalan ini tak keluar lagi SPM. So bolehlah untuk tahun depan 2021 ni SPM, cikgu menjangkakan soalan ni kita akan fokus. Kalau rezeki kamu baik, yang cikgu target kalau 4 soalan itu keluar bahagian B, kamu memang boleh buat dalam masa 30 minit. Kalau tak kena, kamu akan keluar sumpah seranah dengan cikgu. Macam mana tahun 2019, daripada 4 soalan, yang keluar 1 je. Tapi 2020, daripada 4 keluar 3. Ada yang 4 keluar 4. Macam Hakim and the Gang ada 5 orang tu sebab dia orang pernah buat baja kompos, 4-4 tu keluar. So sebab tu yang buat baja kompos tu dia orang dapat A. Itu kadang tengok pada rezeki masing-masing. Tengok kalau cikgu target, kita kena target soalan bahagian B, insya-Allah boleh kamu skor A. Kalau tidak, kita akan baca semua, cuma taman ni kita akan fokus. Okey, taman atas sampah. So bila kamu lupuskan sampah itu dengan cara yang betul, so kamu tak akan nampak bahawa bawah taman ni sebenarnya ada sampah. Itu kaedah dia. Okey. Alright, ni contoh dia bagi benda-benda lah. Okey, pelupusan, ni kesan tadilah. Okey. Pelupusan sama ada tidak sanitari. Ini tidak sanitari ni maksud dia yang terbuka tadilah. Okey, dia akan berlaku pencemaran air, pencemaran tanah. Okey, kemudian kalau operasi ni biasalah, operasi tapak dan sampah, sisa pepejal dibawa oleh lori pengangkut. Kemudian lori pengangkut keluarkan sisa pepejal. Okey, kemudian sisa pepejal ditolak dan dimampatkan. Kemudian ditutup dengan lori pengangkut. Kemudian dimampatkan. Ini kalau tapak pelupusan yang biasa. Okey. So, pelupusan. Ini ada kan penjanaan. Kita ulang balik Okey, yang ini cuba habis kat sini. Lama sangat, nanti kita sambung minggu depan. Okey, elemen pengurusan sisa pepejal yang kita dah belajar tadi, kita ada penjanaan, kita ada pengasinan, kita ada penyimpanan, kutipan, pemindahan, perolehan semua bahan tenaga dan pelupusan. Ini elemen yang kita belajar tadi. So, untuk yang ini 3.17 cikgu sambung pada minggu depan. Okey? Ada soalan? Soalan tak? Okey, kejap je. Aku punya mouse. Mana aku nak tarik mouse aku ni? Aku nak stop je Okey, kalau tak ada, stop. Pakai penampur mouse je. Manalah cikgu dah pesak. Okey, kalau tak ada, cikgu ucap terima kasih yang masuk. Alhamdulillah, terima kasih masuk ramai hari ni. Okey, yang mana tak masuk tu, kalau kamu ada masalah, kamu boleh PM cikgu sebelum kelas. Okey, supaya satu, kalau boleh elakkanlah cikgu menyusahkan ayah kamu Sebab kadang-kadang kalau cikgu ayah pun, kalau cikgu telefon cikgu anak cikgu telefon cikgu, rasa macam aku terajang sekali anak aku. Keluar macam itulah Faham? Boleh tak? Jangan nyusahkan mak ayah Cukuplah mak ayah kamu pening kepala pasal kamu. So kalau tak, okey, kalau ni satu lagi tak cikgu sebut sebab macam cikgu sebut PDPR ni
Payahnya dah. GDPR ni dia banyak pada kamu sendiri Faham?